Takutlah guys. Kemudian dia cakap dengan benda tu, "Oi, kau pergilah dari sini, janganlah ganggu aku." Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Kahar. Saudara Kahar ni, seperti sedia maklum, dia mempunyai kelebihan hijab matanya terbuka. Jadi dia boleh nampak benda apa yang orang tidak boleh nampak. Dan dia nampak ni sejak dari kecil lagi. Ya, dari kecil dia nampak benda-benda dari A sampai Z. Dan mak dia cuba bawa dia berubat tutup hijab. Hanya tutup sekejap saja, esok paginya buka. Dan dia boleh nampak benda-benda yang sangat mengerikan. Dia cakap dia nampak benda yang buruk, ada benda yang baik. Dan dia tahu kalau ada orang hantar sihir, dia tahu siapa tuannya. Dan dia tahu siapa kalau benda tempat tersebut keras, dia akan tahu benda-benda tersebut. So, lama-kelamaan dia sudah biasa nampak benda tu. Walaupun dia takut juga, tapi dia sudah lali lah benda tu. Dijadikan cerita, dia sambung belajar, bukan sambung belajar, dia bekerja di France. Jadi hari raya dia pulanglah semula ke Malaysia. Jadi sampai saja di lapangan terbang, dia menginap di satu hotel. Okey, hotel berdekatan dengan airport tu lah. Saya tidak boleh sebut nama hotel tu, tapi anda tahulah hotel di airport tu ada berapa saja kan. Jadi sebab penerbangannya esok, jadi dia kena bermalam dulu di hotel tu lah. Jadi dia tempalah satu bilik di hotel tu. Dan dia bagi tahu pekerja di kaunter tu kalau boleh bangunkan dia pukul 6 pagi sebab penerbangannya pukul 9 pagi. Dia begitulah. Jadi dia pun masuklah biliknya, dia mandi seperti biasa, apa semua, relax. Sebelum dia mau tidur, dia pergi merokok dulu, dia pergi makan, kemudian baru kembali ke bilik. Tengah-tengah dia rehat di bilik, ya, tengah-tengah dia menonton TV, relax di bilik, tiba-tiba tingkap dia diketuk. Jadi dia tahu memang benda tu sudah mengganggu dia. Jadi dia buat tak tahu, buat dek lah kata orang kan, buat dek, dia hanya fokus. Dia tahu benda tu mengganggu dia, tapi dia buat tak tahu. Tapi sekali lagi, ya, benda tu mengetuk lagi tingkap dia. Ketuk dia. Jadi dia tidak rasa selesa, macam terganggu lah dengan ketukan di tingkap tu. Apa enggak masalah benda ni, dia cakap kan. So dia cuba tengok lah. Dan bila dia tengok guys, di tingkap tu ada satu orang perempuan berbaju merah, ya. Dia nampak seperti macam orang Cina begitulah, ya, tapi tidak nampak sakat mukanya sebab rambutnya menutupi muka dia dan tengah ketuk tingkap. Jadi masa dia buka, dia terkejut. Astagfirullah, dia cakap kan, benda ni pula apa hal pula dia ketuk tingkapku ni. Jadi dia tutup semula langsir, dia baring. Dia baca doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, dia baca ayat kursi 3 kul kan, dia cuba tidur. Tapi benda tu masih lagi mengetuk. Dan kali ni dia menangis guys, menangis. Dia pun yang aduh. Dia ni walaupun sudah lali, sudah nampak benda ni, tapi kalau sudah dia mengetuk di tingkap, menangis lagi, takutlah guys. Kemudian dia cakap dengan benda tu, "Oi, kau pergilah dari sini, janganlah ganggu aku. Aku tahu aku nampak, tapi janganlah kau ganggu aku. Aku mau relax. Besok penerbangan kau pagi, aku mau bangun awal." Kemudian benda tu guys, dia cakap, "Tolong aku, tolong aku." Oh, dia minta tolong dengan Sekar, tapi tidak tahu apa benda yang dia minta tolong. Sekar cakap, "Janganlah kau minta tolong dengan aku. Aku tidak boleh tolong kau. Kau pergilah dari sini." Tapi benda tu masih lagi menangis dan merayu, "Tolong aku, tolong aku." Oi, nak tahan guys, kalau ditingkap sambil mengetuk, menangis begitu, mana kau boleh tertidur? Dan benda tu masih, walaupun dia sudah tutup langsir dia nampak di celah-celahan lagi benda tu masih ditingkap dia. Dia nak tahan, dia packing barang dia terus turun ke lobi. Dia mau minta tukar bilik. Sampai di lobi, pekerja tu cakap, "Cik, bukan cik sudah check out kah? Mau turun kah?" Bilang si Kahar, "Mana ada," bilangnya. "Aku ni baru mau turun ni." "Enggak cik," dia cakap. "Encik ada turun tadi. Encik cakap encik mau check out awal sebab encik mau pergi rumah keluarga." "Mana ada," bilangnya. "Encik nama encik Kahar kan, ni saya ada tanda ni. Ada encik datang tadi." Terkejut. Dia tahu ada benda lagi menyerupai dirinya. Dan si Kahar tu bagi tahu di kaunter, "Kau tahu apa tujuan aku turun ni?"
Yang pekerja di kaunter tu tak tahu bang, kenapa bang? Dia beritahu, aku turun ni, aku minta tukar bilik sebab bilik aku diganggu oleh hantu. Wah, pekerja di kaunter tu menggeletar guys. Bang, janganlah takutkan kami. Betul dia cakap. Yang datang 20 minit awal tu bukan aku, tapi jelmaan yang menyerupai aku. Ketakutan yang di kaunter tu. Jadi dia cakap dia minta tukar bilik. Masa tu baru 2 pagi guys. Dia minta tukar bilik dan pekerja tu pun bagilah dia 1 bilik lagi. Tapi dia minta temankan, si Kahar ni minta temankan dengan security. Jadi adalah 1 orang security Nepal temankan dia. Ayo temankan aku ke bilik. Jadi dibagi bilik barulah, dan bilik tu terletak di tingkat bawah lah, ya, tingkat ground floor. Sampai di bilik tu dorang buka je dengan Nepal tu. Buka saja bilik tu, terus dorang macam satu macam angin kuat itu dari keluar bilik, dan dorang terdengar satu ketawa ngilayan, hihi, begitu macam ketawa Pontianak. Terkejut si Kahar dengan pekerja Nepal tu. Dua-dua mereka muka pucat dan sambil memandang. Terus si Kahar nak jadi check in di bilik tu, lari dia dengan security Nepal tu. Security Nepal tu bagi tahu, saya takut itu ada gangguan dia, itu orang ketawa. Bilang si Kahar, kan aku dah cakap. Kemudian pekerja tu bagi tahu yang di hotel tu pernah ada berlaku kejadian bunuh diri seorang perempuan Cina, tapi si Kahar tidak mau ambil peduli. Dia cakap, sudah, aku sudah takut dengar. Biarlah aku tidur di lobi ni. Dia cakap, duduk di kursi tu, dia rehatlah di lobi tu, tunggu sampai hari siang. Jadi dia duduklah di lobi tu dengan beg-beg dia, tapi dia cakap dia tidak tertidur, dia hanya tertidur ayam sampailah keesokan paginya. Dan benda tu menjadi satu pengalaman yang seram untuk diri si Kahar. Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Safwan. Okey, kali ni masih lagi bercerita tentang kisah seram misteri di college. Tapi kali ni di college matrikulasi di Kedah. Tak tahulah di mana tu ya. Sebab saya pun tak tahulah matrix ni di Kedah ada berapa banyak. Menurut cerita, dan cerita ni dikongsikan oleh saudara Safwan. Okey, ceritanya mereka tinggal di asrama lah, macam biasa, asrama lelaki, asrama perempuan. Okey, diceritakan beberapa orang, pelajar college ketika malam, tengah malam lah, sering bertembung dengan seorang perempuan bertudung labu hitam, berjubah hitam, ya, berjalan-jalan di college. Yang seramnya, dia bawa satu plastik hitam dan pisau. Dan bila siapa saja nampak, dia akan kejar guys. Dia akan kejar meruju. Siapa nak takut, larilah lintang pukang. Dan bila orang cuba tengok semula, benda tu akan hilang. Pertama, beberapa orang dikacau, dan pelajar college pun macam tak hirau lah. Dia cakap, itu semua hayalan, tahyul semata-mata. Tapi gangguan perempuan tu semakin teruk, sampai bilik diketuk dan kelibatnya sering berkeliaran pada waktu malam dari bilik blok sebelah ke blok sebelah, dan menjadi buah mulut pelajar-pelajar college lelaki itulah. Dan mana boleh masuk ke kawasan asrama lelaki kan. Jadi mereka boleh bertahan lagi, tapi oleh kerana gangguan tu menyebabkan sampai pelajar tidak dapat tidurlah, emosi terganggu. Jadi menyebabkan pelajar-pelajar college tu buat laporan dengan hal ehwal pelajar tentang gangguan. Pertama, hal ehwal pelajar macam malas jugalah mau ambil tahu. Dia cakap, ini semua tahyul kamu ni, terlampau banyak bercerita, tengok cerita seram. Tapi mereka cakap, betul tuan. Dia cakap. Jadi malam tu dorang buat spot check. Dorang ingin tangkap, termasuklah pelajar, sebab dorang takut yang mereka lihat tu bukanlah perempuan, tapi takut benda tu menyamar. Mungkin, tidak mustahil, ada orang mental ke apakah menyamarkan. Jadi mereka buat perangkap malam tu untuk cari, berjaga, untuk cari kelibat perempuan yang bertudung labu, berjubah hitam. Dan guys, betul, malam tu mereka nampak benda tu
ada di kolej tu. Dan dorang bagi amaran, oh tu perempuan tu di tingkat 4, tingkat 4, tingkat 4. Oh apa lagi, serbulah. Dan peliknya bila mereka serbu, benda tu hilang. Dia cakap, kita macam dorang serbu begini kan, bertemu hilang. Dorang cakap, tu di tingkat 2, tingkat 2. Dorang pergi serbu di tingkat 2. Dan dia macam beralih dari satu tempat ke satu tempat secara misteri. So dorang sudah macam yang, apa yang kita kejar ni, dorang cakap kan. Macam ditangkap tapi tidak dapat. Macam ditangkap dia tidak dapat. Dan satu kali benda tu mengilai, pecah, mengilas hening malam. Suara mengilainya sangat kuat. Semua ketakutan meremang bulu roma. Sampai warden pun dia cakap, dia cakap ini bukan kita boleh tangkap begini, dia cakap kan. Kita kena panggil ustaz ni. Jadi ustaz terpaksa dipanggil malam tu juga untuk selesaikan benda tu. Dan ustaz tu cakap ini sebenarnya bukanlah manusia tapi ini gangguan syaitan. Jadi bilang ustaz, malam ni juga kita kumpul ramai-ramai, kita baca Yasin. Jadi malam tu juga semua berkumpul baca Yasin. Dan mereka masih terdengar suara ngilaian perempuan tu di kolej tu. Dan selepas dorang baca Yasin, suara tu sudah tidak terdengar lagi. Namun warden beri amaran agar berhati-hati, agar tidak sekiranya ada gangguan, cepat-cepat buat laporan. Dan selepas daripada kejadian itu, gangguan perempuan yang bertudung hitam, berjubah hitam itu tidak ada lagi. Dan menjadi persoalan, siapakah individu misteri tersebut? Adakah ia manusia ataupun hantu? Baiklah, video kali ini saya ingin kongsikan satu kisah seram yang dikongsikan oleh saudara Budiman. Mungkin anda pernah dengar kisah seram ni, dan kisah seram ni lebih kurang dengan kisah seram yang pernah terjadi di kolej, di asrama. Tapi mungkin ini di antara satu kisah legenda yang mungkin betul dan benar-benar berlaku. So, saudara Budiman ni dia belajar di satu kolej Islam di Lembah Kelang. Jadi dia tinggal di asrama, okey. So biasalah kalau budak asrama akan study, buat assignment sampailah tengah malam. Dan bila kau tinggal di kolej dia ada peraturan. Kau tidak boleh keluar sesuka hati ya. Jadi kebiasaan ada pelajar yang ambil inisiatif untuk berniaga di dalam kolej tu, jual nasi lemak, jual kuih, begitulah ya. Jadi bolehlah siapa-siapa yang membeli. Dijadikan cerita, si Budiman ni dia tengah belajar. Okey, belajar kolejnya itu tingkat 4 kalau saya tidak silap ya. Jadi dia belajar berdekatan dengan tingkap, dan tingkap tingkat 4 lah kan. Jadi dia belajar seperti biasalah. Dia buat assignment dia hingga pukul 3 pagi. Tiba-tiba dia dengar ada suara seorang makcik. Makcik yang jual nasi lemak, jual nasi lemak, begitulah. Tapi dia dengar dari macam suara tu dari jauh lah. Jual nasi lemak, makin lama makin dekat, sampailah ke biliknya. Jual nasi lemak. Kemudian makcik tu tanya, "Nak, mau beli nasi lemak nak?" Kemudian si Budiman cakap, "Ndaklah makcik, bilangnya masih kenyang ni makcik." Ya. Kalau nak nasi lemak tu, kalau nak nasi lemak bagi tahu makcik saja. Dia cakap begitulah. Jadi si Budiman pun cakaplah, "Baiklah makcik, nanti saya panggil je makcik." Kemudian makcik tu pun beredar dan sambil berkatalah, nasi lemak. Kemudian hilanglah suara. Bila dia terfikir semula, dia cakapkan, kenapa pula makcik menjual nasi lemak di kolej ni, sedangkan itu kolej lelaki. Perempuan sama sekali dilarang untuk masuk kawasan kolej. Jadi dia terfikir, dia cakap kan, baru dia terfikir sebab dia kan asyik kusyuk buat assignment. Baru dia terfikir, dia cakap, kenapa pula makcik yang jual nasi lemak? Dan satu hal lagi dia cakap, kenapa makcik tu boleh menjual di luar tingkap, sedangkan luar tingkapnya tu tidak ada macam ruang untuk berjalan. Dia terus macam yang meremang bulu romanya. Biar betul makcik tu, dia cakap, kah aku yang salah dengar kah salah tengok? Jadi dia pun menjenguklah di luar tingkap tu. Dia jenguk, dia tengok.
Dan bila dia jenguk, guys, si Budiman ni terhidu bau nasi lemak. Dia cakap, oh astagfirullahalazim, dia cakap kan, biar betul ni dengan apa yang ku dengar tadi ni. Jadi si Budiman terus lari mau keluar dari bilik. Dia ketakutan lah guys, seram betul guys. Dan bila dia mau keluar dari bilik tu, tiba-tiba dia dengar suara makcik tu. Dia cakap, nak cari makcik kah? Nak nasi lemak kah? Dia sudah tak toleh belakang, dia terus ambil tombol pintu college dia, buka, dia berteriak, tolong. Dia tolong berteriak macam yang orang histeria lah. Semua terkejut orang-orang di college tu. Keluar semua, Budiman, kenapa kau ni Budiman? Sambil menggeletar dan terkencing guys di dalam seluar, ikut ceritanya lah. Kemudian kawan-kawannya bawa pergi jumpa warden. Dan wardennya ada beberapa orang larakan yang cuba ruqyah dia, dan si Budiman pun ceritakan hal yang sebenar. Dan kata wardennya, benda ni belengnya memang mengganggu bukan si Budiman saja tapi ramai pelajar. Dan dikatakan makcik yang menjual nasi lemak tu merupakan pernah menjual secara aram lah, secara tidak ada lesen apa semua kan. Dia macam curi-curi menjual lah di college tu, dan telah ditangkap oleh kaki tangan college kerana menjual secara. Akibatnya makcik tu dikatakan berdendam dengan pelajar-pelajar kaki tangan college tu, dan dikatakan makcik tu meninggal. Jadi dia mengganggulah kehidupan budak-budak di college Islam tu. So cerita tu menjadi satu misteri di college Islam tersebut.